Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah telah limpah kurniakan ke atas kita. Terutamanya nikmat Islam, nikmat iman. Seterusnya pada pagi ini kita dapat kembali bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan itu pun juga adalah nikmat tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, saya Da'i Hadari bersama dengan anda insya-Allah dari awal ini sehinggalah ke penghujung rancangan Tanyalah Ustaz ini. Dan hari ini para penonton sekalian, saya kira untuk pagi hari Rabu 26 Januari 2022. Sekejap je dah 26 Januari dah. Hari tu rasa macam baru je masuk 1 Januari kan. Dah tahu-tahu dah nak masuk penghujung Januari. Apa-apa pun, segala perancangan kita moga dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya temankan anda untuk Tanyalah Ustaz hari ini. Yang mana hari ini topik besar kita fiqh, yang mana kita akan bicarakan tentang pergaulan dalam keluarga. Memang dekat dengan kita kan. Cumanya hari ini pencerahan dengan lebih lanjut, saya sangat bertuah kerana pada pagi ini saya bersama dengan individu yang sangat hebat. Baru tadi upload ataupun muat naik video di laman sosialnya, pegang kamera, lepas tu datang pula ke meja ni. Bukan main tu, semua dia settle. Beliau yang bersama dengan saya ketika ini, yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif ataupun Dr. Mia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Smart hari ni Datuk. Alah, apa bezanya dengan Da'i Hadari kita? Ini baju sponsor lain. Alhamdulillah. Ada juga. Okey Datuk, hari ni Yap. topik kita fiqh, iaitu pergaulan dalam keluarga lah. Dan saya yakin banyak yang Datuk nak kongsikan, terutamanya ialah tak lama lagi Ramadan, kemudian Syawal menjelma. Tambah pula yang amat berhormat Perdana Menteri kita pun dah umumkan insya-Allah boleh balik ke kampung kan. Jadi pergaulan dalam keluarga ni kita perlu ambil tahu Datuk insya-Allah. Baiklah. Saya yakin banyak juga soalan yang akan ditanya oleh para penonton. Jadi para penonton sekalian, kalau ada soalan nak ditanyakan, nak diajukan kepada Datuk Dr. Mia kita, boleh sahaja amat dialu-alukan. Caranya macam mana? Boleh hubungi kami di talian 1800 881677 ataupun boleh terus ke laman sosial rasmi kami, iaitu Facebook rasmi kami Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, dah selesai saya maklumkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Pergaulan dalam keluarga. Jadi Datuk, sebagai gambaran awal diskusi kita pagi ni, apakah yang akan kita bincangkan dan kenapa topik ni perlu dan penting untuk dibincangkan, pergaulan dalam keluarga Datuk? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya kasihi adinda saya Da'i Hadari. Alhamdulillah. Para penonton yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali, sudah pastinya kita kena bersyukur. Sebab pagi ni sedar-sedar kita masih lagi dapat melihat alam yang indah ini. Alhamdulillah. Untuk apa? Untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan oleh para ulama sebagai asyukru bil hal. Kita bersyukur dengan nikmat yang sedia ada ni. Bangun pagi, dapat solat berjemaah, kemudian kita dapat buka pula TV3 ni ya, untuk menonton Tanyalah Ustaz. Walaupun kita duduk di jarak yang jauh, hanya dipisahkan dengan orang kata apa, dengan syashah ataupun dikatakan televisyen, tetapi kita dapat melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah mudahkan urusan mereka untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita nak bincang tajuk pula cantik, iaitu tentang hubungan kekeluargaan. Betul. Hidup kita ni, kita takkan lepas Da'i daripada berhubung dengan keluarga. Ya. Berhubung dengan keluarga ini, dia pastinya kita akan terlibat dengan adab. Kita akan terlibat dengan hukum hakam. Maklumlah, bila kita terlibat dengan hukum hakam ni, orang kata, Ustaz, dengan keluarga pun ada hukum hakam. Ada. Hukum hakam dengan ipaduai. Hukum hakam dengan adik-beradik ipar. Betul. Hukum hakam dengan anak saudara sabit. Biras pun kena ada. Dengan beras. Beras dimakan. Ini biras, kan? Biras. Ya, dengan biras. Macam mana semua tu? Jadi, kadang-kadang ada pula zaman sekarang ni, zaman bawa balik tunang, bawa balik
kekasih. Ni macam mana pula kan? Jadi macam mana kita nak menghadapi situasi seperti ini dalam keluarga kita? Ada orang dia tegas. Amar ma'ruf nahi munkar. Woi, dia pegang rotan, kau bawa masuk, aku rebat. Ada pula macam tu. Ada pula kata, "Alah, hai, kita layan je lah dulu." Jadi semua benda-benda ini adalah hubungan kekeluargaan yang perlu kita pupuk mengikut ajaran Islam. Nabi Muhammad dah tunjukkan contoh yang baik. Al-Quran ada di depan kita ini, maka jangan kita alpa sehingga hidup kita ini, keluarga kita ini tidak berpandukan kepada ajaran Islam. Wallahu alam. Baik, itu gambaran awalnya Datuk ya. Cumanya saya yakin para penonton semua dah tertanya-tanya dah. Ada banyak yang nak ditanyakan terutamanya berkaitan dengan fiqh. Boleh saja terus ajukan soalan. Cumanya di awal ni Datuk dah ada soalan dah. Dari sahabat Facebook kita ni iaitu Siti Nurbayah. Katanya, "Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Datuk, Da'i dan semua kru. Adakah berdosa atau dianggap kurang ajar jika sejak dari kecil sampailah dewasa panggil kau aku?" Antara adik-beradik itu telah biasa dipanggil oleh si adik kepada si abang, kakak ataupun si abang, kakak kepada adik. Adakah Islam memandang serius cara panggilan dalam sesebuah pergaulan dalam ahli keluarga supaya nampak harmoni dan bahagia, Datuk? Okey, dalam kekeluargaan dia kena lihat kepada uruf juga. Uruf ni maksudnya adat kita, adat keluarga kita. Adat setempat tu. Adat setempat. Dalam Islam dia tidak pernah meletakkan satu syarat, satu garis panduan, mekanisme. Tinggi pula bahasa aku bagi buta ni. Ni sebab akibat tidur lambat lah jawab. Sebab mesyuarat semalam. Mesyuarat dekat pukul 1 kan. Jadi nak bagi tahu dia tidak ada letak garis panduan tu. Garis panduan maknanya okey, adik-beradik kena panggil abang, Pak Ngah, abang Ngah, Pak Long, abang tak. Itu sebahagian tempat. Ada sebahagian keluarga pula memang keluarga dia panggil mung. Mung. Gitu. Mung makan mung. Orang Ganu kita gitu. Orang Kelantan pula dia kata, demo balik weh, mok sakit ni. Dia panggil demo. Ada orang Melaka, dia panggil apa orang Melaka? Mak saya orang Melaka tapi saya tak ingat. Lupa sebab dia dah cakap bahasa Selangor. I orang Selangor. Betul. Saya orang Selangor kan. So kita cakap biasa bahasa kat luar. Jadi setiap tempat tu dia ada cara dia. Betul. Maka kalau panggil kau aku, kalau benda tu sudah menjadi culture dan keluarga dia, tak ada masalah. Mungkin bagi orang, setengah orang, dia kata, itu kasar. Kasarnya kan. Tapi bagi keluarga itu tak ada masalah. Nampak tak? Macam dalam bahasa, ada orang panggil, kenapa tak panggil anta Bahasa ana. Arab lah. Dah panggil ana benda tak betul. Dia alif ana. Anta ana ni bahasa Arab. Engkau aku. Ya. Bahasa Melayu. Kamu awak, saya dan awak itu bahasa Melayu juga, cuma lenggoknya berbeza. Tu sebab kalau dalam terjemahan kan, ya Allah, engkaulah yang maha mulia. Engkaulah. Digunakan perkataan tu. Engkau tu kan. Engkaulah. Kasarnya panggil engkau. Tapi itulah bahasa terjemahan. Jadi maknanya kita tidak ada satu garis panduan yang tetap ya untuk kita panggil atau gunakan dalam panggilan keluarga. Cuma panggilan itu jangan ada sifat-sifat menghina. Panggil nama-nama binatang tak nak lah. Tak boleh lah. Kan? Hai bab 1. Jangan. Bab 1. Bab 1. Panggil apa pula panggil adik kau bab 1? Tak boleh. Jangan panggil, jangan ada sifat penghinaan. Jangan gunakan bahasa-bahasa kesat. Jangan guna bahasa-bahasa yang boleh menjatuhkan maruah seseorang. Contoh, dasar anak zina. Jangan. Anak haram. Jangan panggil perkataan-perkataan macam tu. Itu semua mentohmah mak bapak atau mak bapak kita melakukan zina. Nauzubillah. Termasuk dalam fitnah juga. Allahu Akbar. Baik Datuk, di awal ni juga sebelum ditanya oleh para penonton, mungkin yang akan kita bicarakan iaitu tentang aurat. Dan kejap je lagi saya akan tanyakan juga kepada Datuk tentang aurat ini, sebenarnya aurat tu apa? Kejap je lagi Datuk InsyaAllah. Baiklah, nantikan soalan dan juga jawapannya. Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
mana saja anda berada, Alhamdulillah, terima kasih terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah kami terus teguh berdiri di sini atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Dan pagi ini para penonton sekalian, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bicarakan topik besar kita, fiqh, iaitu topiknya iaitu pergaulan dalam keluarga. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik Datuk. Aurat. Ia juga salah satu komponen yang kita akan bincangkan dalam tajuk kita hari inilah, pergaulan dalam keluarga ni. Cumanya aurat tu apa dan kenapa ia perlu dijaga? Dan bagaimana batasan aurat tu mungkin secara awal mungkin Datuk nak kongsikan. Okey, perlu kita faham ya. Aurat ni selalu disebut oleh para ulama, betul. Ya, hatta Nabi SAW pun banyak sebut tentang aurat. Ya. Apa maksud aurat sebenarnya? Ya. Aurat adalah tempat-tempat yang wajib ditutup. Wajib ditutup kepada mereka yang tak layak untuk melihatnya. Itu mudah cerita. Jadi macam mana tu? Bagi orang lelaki, aurat lelaki pusat sampai ke lutut. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i bawah lutut tu. Jadi bawah lutut itu adalah aurat kita. Itu yang pertama. Bagi orang perempuan, dia ada dua aurat. Ada dua keadaan. Pertama, aurat dia dengan ahli keluarga yang dinamakan mahram. Ahli keluarga ni adik ipar pun keluarga. Ya, abang ipar pun keluarga. Betul. Biras pun keluarga. Tetapi mereka bukan mahram. Untuk ahli keluarga yang mahram, macam dai hadari dengan adik perempuan. Aurat adik perempuan dengan dai hadari iaitu antara pusat sampai lutut juga. Cuma dalam mazhab Syafi'i, pendetilan dibuat selagi mana tidak berlakunya fitnah antara pusat lutut. Namun begitu, mereka detailkan mengikut situasi pada hari ini ataupun situasi yang lebih selamat, iaitu kawasan-kawasan yang biasa bagi orang perempuan buka dalam rumah. Apa dia? Muka, rambut, ya. Lepas tu tengkuk, tangan sampai ke bahagian pertengahan di antara siku dengan apa? Dengan buku ni dipanggil apa? Pergelangan tangan. Tengah-tengah sini. Kan orang perempuan ni selalu buka sampai sini kan. Lepas tu bahagian bawah lutut. Dia akan buka, dia mungkin dalam rumah, dia nak berjalan, nak apa semua kan. Yang lain dia tutup. Di antara sini daripada tengkuk ni, bawah tengkuk sampailah bawah lutut. Itulah aurat kebiasaan orang perempuan tutup dalam rumah dengan mahram. Jarang kita tengok adik perempuan kita dalam rumah, dia keluar pergi makan, pusat sampai lutut je. Hitam abang dia. Sebab uruf tak macam tu. Itu aurat antara perempuan dengan mahram dia. Betul. Keadaan yang kedua, perempuan dengan ahli keluarga yang bukan mahram dia. Sama macam orang luar. Apa dia? Dia wajib tutup semua tubuh dia kecuali muka dan pergelangan tangan saja. Okey. Itulah aurat yang perlu dijaga ya. Wajib dijaga. Bukan perlu, wajib dijaga. Bukan apa para penonton sekalian. Raya tak lama lagi, 2 bulan lagi Ramadan. Lepas tu raya lah. Jadi kena ambil tahulah supaya tidaklah berlaku lagi perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku seperti tahun-tahun sebelum ni. Okey, baiklah Datuk. Aurat anak perempuan atau anak lelaki dengan ibu bapanya dan adik beradiknya yang boleh dikatakan, maafkan saya, tadi tu dah diberi penjelasan. Aurat dengan sepupu pula. Sebab ada yang menganggap, alah biasalah sepupu saya. Anggap macam adik-beradik. Lagipun kita orang membesar sama-sama dah tu. Jadi apakah ini kebiasaan yang boleh dimaafkan ataupun tidak boleh? Islam menetapkan sesuatu. Bagus soalan dia tu. Dengan sepupu. Ya. Macam mana kita nak tahu orang tu layak untuk tengok aurat kita? Bila saya sebut aurat, maksudnya tempat yang wajib ditutup dengan orang lelaki biasa. Betul. Ataupun dengan perempuan. Macam mana kita nak tahu orang tu layak untuk tidak layak untuk tengok kita punya aurat? Macam mana? Lihat hubungan kita dengan orang tu, layak tak dia berkahwin dengan kita?
Okey. Kalau dia layak berkahwin dengan kita, bermakna orang itu tidak boleh tengok aurat kita. Okey, itu yang pertama. Ya. Nombor 2, hanya orang yang haram mu'abbad, haram selama-lamanya, yang tak boleh, yang boleh tengok kita punya aurat. Okey. Mana kalau siapa dia? Macam abang kita, kakak kita, ya, mak saudara kita, ayah kita. Tapi kalau haram sementara, orang itu juga tidak layak untuk tengok aurat kita kerana kita boleh kahwin dengan dia selepas waktu habis. Okey. Macam mana tu? Dengan adik ipar. Dengan adik ipar, kita sekarang ni haram kahwin dengan adik ipar. Betul. Tapi kalau adik ipar itu, ya, bercerai atau belum kahwin, dan kita pula telah tidak ada hubungan dengan kakak dia atau abang dia, maka bolehlah kahwin dengan orang tu. Faham? Nah, nampak tak? Jadi maknanya dengan sepupu ni kita boleh kahwin ke tak? Boleh. Boleh kan? Bila kita boleh berkahwin dengan sepupu, bermakna aurat kita dengan dia adalah sama macam orang luar. Baik, faham. Jadi maknanya tak, walaupun dia kata saya membesar sekali ustaz, dulu kecil-kecil tidur kan dia. Dulu kecil-kecil tidur dengan dia. Main pondok-pondok. Sekarang kalau kau tidur dengan dia silap air bulan akan keluar budak kecil pula. Jangan main-main. Jangan main-main. Dia lain tidur dengan adik-beradik lain. Baik. Tidur dengan adik-beradik pun Nabi suruh pisahkan bilik. Ini kan pula dengan sepupu sepapat. Astaghfirullahalazim. Tak boleh lah tu Bertaubatlah. Betul. Bukan apa Datuk. Sebab maklumlah bila dah boleh beraya nanti Datuk di kampung, bila ramai-ramai tu, alah tidur je lagi pun kita sepupu katanya. Oi. Jangan buat hal Datuk. Jangan buat hal. Okey Datuk, sekarang ni ada pemanggil di talian iaitu Haji Omar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Hadari dan Datuk Dr. Muhammad Izhar Harif. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Datuk dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Haji Omar sihat Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Silakan dengan soalan tu Haji. Ya, soalan saya begini Datuk. Datuk, kadang-kadang kita dalam keluarga ni ialah kadang-kadang anak tu dia cukup rafat, cukup manja dengan ayah, anak perempuan. Bukan anak lelaki ni Datuk. Anak perempuan yang rafat dengan ayah, manja. Jalan pun pegang-pegang tangan dan sebagainya. Kerana keakrafan ayah dengan anak perempuan ni. Soalan saya, apakah boleh ke, takat mana keakrafan anak perempuan dengan ayah ni, setakat umur berapa, dan adakah halangan ataupun yang batasan, Islam tidak galakkan kerana ayah dengan anak perempuan ini, adakah halangan yang tertentu ataupun umur-umur yang tertentu, dan juga kepada anak lelaki, kepada ibu yang bermanja daripada kecil akrab dengan ibu, setakat umur berapa yang boleh setakat itu, dan Islam galakkan perkara itu, dan adakah Islam melarang ibu dengan anak lelaki akrab sehingga besar, sehingga dewasa, ayah dengan anak perempuan sehingga besar dan dewasa ini. Itu soalan saya Datuk dan Da'i. Terima kasih banyak Datuk dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia satu soalan yang saya fikir ia sangat cantik untuk dibincangkan pada pagi ini. Sebab apa Datuk? Kejap lagi saya akan maklumkan tentang satu statistik yang agak mengerikan, tapi tak apa, kejap lagi itu ya. Cumanya tadi soalan daripada Haji Omar berkaitan dengan anak perempuan yang rapat dengan ayahnya, kan, ataupun anak lelaki yang rapat dengan ibunya. Cumanya adakah wujud batasan, dan kalau wujud sejauh mana batasan antara keakraban ataupun rapatnya hubungan mereka? Okey, Dia antara mak bapak dengan anak-anak, adik-beradik, dia tidak ada, orang kata apa, khususnya mak bapak lah. Ya, mak bapak dengan anak-anak dia tidak ada batasan langsung. Tak ada. Baik. Maksudnya dia boleh nak berpegang tangan, jalan peluk bapak, jalan peluk mak, ya. Tidur dengan mak, tidur dengan ayah, tak salah. Kerana mereka itu adalah orang yang wajib kita buat baik dengan dia orang. Mak bapak ni dia pernah tidur dengan kita daripada kecil. Betul. Bila kita besar, tiba-tiba kita tinggal dia akan rasa rindu. Itu sebabnya perasaan ibu dengan ayah ni kita kena layan je. Mana dia nak tidur dengan kita, dia nak peluk kita, peluklah. Kita peluk dia, nampak kasih sayang itu. Tak ada masalah. Betul. Isu dia itu tidak ada masalah. Bagi mereka yang
mempunyai akal yang waras. Betul. Kerana tak nafikan ada yang tak waras. Tapi kita ni kalau bagi ibu bapa yang normal, kita ambil yang normal, jangan ambil yang nadir tu. An-nadir la hukmalahu. Bagi orang yang pelik-pelik, yang buat sumbang mahram itu tak boleh jadikan hukum tu. Itu semua tu orang panggil mental problem. Boleh saya katakan gila pun boleh. Kerana apa? Tak dapat bezakan baik dan buruk. Ya, tak buat benda yang haram. Yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi bagi kita ibu bapa nak peluk mak, peluk ayah, silakan. Buatlah masa mereka wujud. Betul. Masa mereka hidup. Kerana inilah waktu yang terbaik untuk kita sayangi mereka. Betul. Selagi mana mereka selesa. Sebab ada mak bapak yang tak selesa. Ada ayah dia kata tak selesa, ayah anak dia pegang. Jadi terpulang. Kita tengok kepada kehendak ibu bapa tu. Kalau mak bapak tu suka peluk, teruskan. Tapi kalau mak bapak tu tak suka, tak apa. Kita buat apa yang dia suka. Itulah tanggungjawab kita kepada ibu bapa. Dan ibu bapa kepada anak-anak. Betul. Wallahualam. Baik Datuk, kenapa saya katakan soalan daripada Haji Omar tadi itu sangat cantik untuk dibincangkan? Mungkin ada kaitan dengan apa yang Datuk sebutkan tadi tu, perkataan sumbang mahram tu. Satu fakta yang saya nak kongsikan dengan para penonton sekalian, ini adalah info yang saya dapat dari laman sesawang Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, yang mana kes ini 22 tahun lepas, iaitu pada tahun 2000 hingga Jun tahun 2001, Datuk. Tapi dalam satu tahun 2000 ke 2001 tersebut, ada sebanyak 2,158 kes sumbang mahram dicatatkan di Malaysia, yang mana negeri yang tertinggi iaitu Johor dan Selangor mencatatkan sumbang mahram tertinggi iaitu 308 kes dan juga 308 kes dan juga 289 kes yang dilaporkan kepada polis. Apakah ini wujud kerana tiada ilmu ataupun pergaulan dalam keluarga itu terlalu lebih mungkin, Datuk? Okey. Kenapa benda ni berlaku? 308 kes yang dinyatakan tadi, mungkin ada yang kata, alah sikit je kot daripada 20 juta rakyat Malaysia. 2,000 kes, Datuk. 2,000 daripada 30 juta rakyat. Okey, 2,000 daripada 20 juta. Kan? 20 juta rakyat Malaysia atau 30 juta. Alah sikit, dia kata. Bang, dalam bab-bab sumbang mahram ni, satu orang pun dia kira pelik dah. Betul. Dah kira banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Benda yang dilaknat. Allahu Akbar. Kenapa hal ini berlaku? Disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Antara puncanya, pertama, adamut taqarrub ila Allah li hadhihi al-ailah. Apabila ahli keluarga itu tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya mak bapak. Kalau mak bapak tu yang berlaku tu, kalau daripada 308 tu, cuba you tengok. Cuba you check. Dia jangan tengok pada angka saja. Kalau yang 300 atau 2000 tu. Tengok siapa. Kalau kita baca balik statistik dan kita kaji balik, analisa balik siapa yang buat tu, pertama yang buat itu penagih dadah. Betul. Yang buat itu mabuk ketum. Mabuk ketum. Yang tak waras fikirannya. Minum air ketum. Air ketum tu tak ada masalah. Minum air ketum tu. Yang air campur ketum tu. Ni yang campur dedak lah. Campur dedak pula. Dia campur ubat itu, campur ubat ini. Dia tambah. Dia terlalu bijak pula dia ni. Dulu masa kecil dulu nak jadi pakar biologi. Itu yang jadi macam tu. Dia buat sendiri eksperimen. Dia buat sendirilah jadi pening. Tu saya pernah jumpa orang bagi air ketum. Anak dia. Masa tu kat Putrajaya, dia tunjuk bawa air tu, dia buka je, bapak dia kata ni bapak dia minum. Bapak dia minum, Ustaz. Dia buka tu, bau macam air longkang. Allahu Akbar. Tu campur apa tu? Tak tahu saya, tapi itulah yang bapak dia minum. Dia kata kalau bapak dia minum, bapak dia macam tak berapa nak betul. Itu yang kadang-kadang dia macam gangguan seksual juga oleh bapak dia sendiri, dia kata. Dia kata macam mana nak buat? Saya kata report polis lah. Maknanya, kenapa dia macam tu? Sebab Masalah kerana dari sudut pemakanan minuman yang tak betul. Ambil benda-benda yang haram. Mau taknya. Nampak tak? Itu nombor 2. Nombor 3, hubungan yang tidak senonoh. Mungkin anak tu contoh. Anak tu memanglah betul. Aurat di antara pusat sampai lutut. Masalahnya dia tak pakai pusat sampai lutut. Dia pakai
Dalam dia pakai faham-faham sendiri Faham kan. je lah. Faham-faham sendirilah. Bapak tengok gitu. Bapak pula tengok mengejutkan, menggairahkan kan. Bapak pula tak ada agama, masjid tak pergi, surau tak pergi, Quran tak pernah baca. Nampak tak? Duk tak pernah baca, duk baca benda-benda yang tak baik. Buka pula laman sosial yang tak elok-elok. Ya, buka laman web lucah, buka itu, buka ini, duk baca benda tak baik. Depan tu anak pula tak jaga aurat. Habis. Itulah punca-punca membawa kepada sumbang mahram. Itu yang paling penting. Isu dia jiwa. Jiwa rosak. Bila jiwa rosak, membawa kepada rosaknya agama. Wallahualam. Saya pernah menangis, Datuk, ketika saya membuat lawatan ziarah ke satu rumah amal yang mana menempatkan anak-anak yang tidak sah taraf, terutamanya ada antara anak-anak di situ hasil daripada sumbang mahram. Ketika dukung bayi itu, saya menangis, Datuk. Allahu Akbar. Baik, banyak lagi yang kita akan bicarakan selepas ini. Kita akan sembang-sembangkan dalam topik kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pergaulan dalam keluarga. Terus bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekalian, setiap hari dalam kehidupan kita pasti kita akan berdepan dengan permasalahan juga persoalan. Namun jangan risau kerana dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, ada jawapan dan juga penyelesaian dalam setiap yang kita tertanya-tanya itu. Dan hari ini persoalan berkaitan dengan fiqh pergaulan dalam keluarga. InsyaAllah kita dapat jawapannya bersama dengan yang berbahagia, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik, Dr. Mia, kita nak tahu juga, Datuk lah, berkaitan dengan satu isu iaitu anak yang tak sah taraf ni. Kata Mak Itun di Facebook kita ni, Assalamualaikum Da'i dan juga Datuk. Waalaikumsalam. Bagaimana kedudukan anak yang tak sah taraf dalam keluarga, yang mana selepas dilahirkan baru ibu dan ayahnya bernikah? Sebab ada yang menyatakan anak itu sebenarnya dengan ayahnya itu boleh dinikahkan. Betul ke tidak, Datuk? Bila anak itu tidak sah taraf, ya, maksudnya diproses sebelum perkahwinan yang sebelum sah. perkahwinan yang sah. Okey. Jadi budak itu dengan lelaki dan perempuan hanya ada hubungan dengan yang perempuan. Bermakna perempuan itu adalah ibunya. Itu ibu dia. Dia tak ada Katalah yang masalah. lahir tu anak perempuan lah. Dia dengan mak dia tu, mak dia lah. Maknya lah. Yang kalau anak tu anak lelaki, dengan mak dia boleh salam, dia boleh peluk, dia boleh cium. Tapi kalau anak perempuan tu dengan bapa ni tadi, yang lelaki ni, dia bukannya bapa. Sebab walaupun ujian DNA itu bapaknya, tak. Tetap dikira sebagai anak tidak sah taraf. Allahu Akbar. Dan dibintikan kepada Abdullah atau Abdurrahman atau nama-nama Allah yang lain. Jadi maknanya mesti disandarkan kepada nama-nama Allah yang lain. Jadi oleh sebab itu jangan berzina. Itu je lah isu dia. Kalau kita nak kata nak ikut pada DNA lah, nak kata saya nak tengok. Jadi kita macam membuka ruang kepada mudahnya. Tak apa, berzina dulu. Tak apa kalau nanti anak dia, jangan risau. DNA ni anak kita. Kita binkan kepada dia. Binti. Jadi akan menjadi membuka ruang-ruang maksiat. Jadi itu dipanggil saddu zara'i. Menutup pintu-pintu ruang-ruang yang membuka kepada masyarakat kita berzina. Allah. Jadi kita nak bagi orang takut, anak engkau ni kalau lahir, kau boleh kahwin dengan dia. Hai, macam mana tu? Kalau tak ada ikatan nikah. Sebab anak tu bukan bin kamu. Bukan bin Hadori, bukan binti Hadori. Tetapi binti Abdullah. Maknanya kamu dengan dia tak ada apa-apa. Allah. Kalau anak kamu meninggal, kamu tak boleh mewarisi harta dia. Kalau kamu meninggal, dia tak boleh mewarisi harta kamu. Nampak tak? Nampak. Tapi macam yang perempuan dia, isteri tu, dia kahwin dengan kita. Ya. Dia dah kahwin kan?
Jadi dia dapatlah harta kalau kita mati. Tapi budak tu tak dikira anak. tak dikira anak. Anak tu kalau meninggal, yang dapat mak dia. Kita tak dapat. Faham tak? Sebab apa? Anak zina atau anak luar nikah. Anak yang tidak sah taraf. Jadi oleh sebab itu, kepada semua kat luar sana, orang perempuan khususnya, tolonglah berhati-hati adik-adik sekalian. Nasihat Ustaz kepada kalian, jangan tengok orang itu siapa. Dia berjubah ke? Dia berbaju Melayu ke? Dia berpakaian kemas ke? Pakai songkok dia ke? songkok ke? Kopiah ke? Apa saja ke? Jangan tengok pada luaran. Ya. Haram tetap haram. Jangan mudah terpengaruh. Jangan mudah memberikan apa yang kamu ada. Percayalah. Kita jauhi daripada zina. Kerana zina itu kesan dia sangat buruk. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Itulah Islam sangat mementingkan menjaga kesucian hubungan. Ikatan pernikahan itu sangat penting terutamanya. Baiklah Datuk. Ada juga soalan yang ditanyakan berkaitan dengan adik-beradik tiri ni. Sebab ada juga laporan menyatakan wujudnya anak yang tidak sah taraf ini hasil daripada perhubungan tiri, sama-sama adik dan adik-beradik tiri ni. Cumanya kejap lagi saya akan tanyakan. Sekarang ni ada pemanggil di talian, Encik Ilyas dari Pulau Pinang, orang Pinang kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dari dan juga Ustaz Datuk Muhammad Izhar Arif. Ya, apa khabar orang Pinang? Alhamdulillah sihat. Semoga Datuk dengan Naim juga sihat. Alhamdulillah kami sihat. Okey, mungkin Encik Ilyas ada satu nak tanya, silakan. Ya, soalan saya begini. Islam telah menggariskan panduan yang cantik. Betul. Dipisahkan anak 10 tahun dipisahkan. Dari tempat tidur ya? Jadi kita melihat di sini masalah rumah. Kalau rumah tu satu bilik, kalau zaman saya dulu 70-an mana ada bilik. Rumah-rumah kampung tak ada bilik. Tidur berselera antara lelaki dan perempuan. Tapi Allah telah menetapkan garis panduan, pisahkan, jauhkan ataupun anak perempuan dengan ibu lah, anak lelaki dengan bapa lah. Tapi kemungkinan rumah yang ada sekarang ni, anak dah ramai, 5-6 orang. Bilik 1, bilik 2. Jadi anak lelaki, anak perempuan ni kalau kita tidur ni dah mai dah ramai sepupu sepapat adik-beradik tu, kita tak tahu di mana. Jadi kita minta pencerahan bagaimana dalam keadaan rumah yang tak ada bilik, yang satu bilik ni kita kena ambil berat, kena ambil bilik juga. Minta pencerahan daripada doktor. Dengan rumah ni, kalau yang kena tengoklah rumah ni. Baik, okey. Satu soalan yang cantik. Terima kasih Encik Ilyas dari Pulau Pinang, dan saya yakin soalan ni juga ramai yang teringin nak tanya tu. Tapi tak apa, Encik Ilyas tolong tanyakan. Datuk, ya, Islam meletakkan garis panduan yang cantik. Bahkan Nabi pun pernah berpesan pisahkan tempat tidur anak-anak itu ada sekian-sekian umurnya, dan mungkin Datuk akan ceritakan lebih lanjut. Cumanya ada juga saranan yang diminta daripada Encik Ilyas tadi tu. Macam mana kalau rumah tu 1 atau 2 bilik yang mungkin juga berlaku di Lembah Kelang? Silakan Datuk. Okey. Dia sekarang ini, kita jangan salahkan rumah, jangan salahkan bilik, jangan salahkan kita miskin atau fakir. Ya, hukum tetap hukum. Islam juga dah ajar pisahkan tempat tidur. Bagaimana tu? Kalau rumah tu 1 bilik, mak bapak pun tidur tempat yang sama. Bila anak dah besar, pisahkan tempat tidur tu bermakna bukan duduk dekat satu tilam ataupun satu bantal, satu selimut. Okey. Jadi kalau katakan 1 bilik ataupun tidur semua 2 bilik dia, mak bapak 2 bilik, dia mak bapak ada apa? Rumah ada 2 bilik. Ada 2 bilik, mak bapak 1 bilik. 1 bilik. Lepas tu anak-anak ni laki perempuan ni macam mana? Nampak tak? Jadi pisahkan. Ada kaedah dia. Kalau katakan ada bilik adik-beradik semua duduk sekali, maka macam mana nak buat? Ada 5-6 orang anak. Maka letakkan yang kecil-kecil tu di tengah, yang besar-besar di hujung. Okey. Yang dah balik, sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, tengah-tengah semua adik kecil-kecil. Jadi takkan melompat ke sana. Nampak tak? Betul. Dia ada adik-adik kecil-kecil tengah-tengah tu. Jadi kena pandailah kita ni macam mana nak mengatur. Jadi jangan pula nanti Kang, kita ini menyalahkan, saya ni orang miskin, jadi mana boleh nak asing-asingkan bilik. Jadi anak-anak saya na'udzubillah kan, berlaku lah benda-benda yang tak baik itu. Jadi kita salahkan kemiskinan, tak boleh.
salahkan kita kerana Tidak bisa mengatur. apa yang sepatutnya kita atur. Gitu. Baik, sebenarnya ada kaedahnya Datuk ya. Dan kalau nak dibicarakan dengan lebih lanjut, macam-macam kita boleh ikhtiarkan Hatta Datuk. zaman dahulu pun adik-beradik laki ada 4 orang, 2 laki 2 perempuan. Rumah kecil je. Betul. Tapi mak ayah duduk tengah-tengah, yang laki sebelah kanan, yang laki sebelah ayah, yang perempuan sebelah mak. Jadi maknanya orang dulu pun dah jaga dah sebenarnya. Baik. Ya. Jadi adakah wajib ibu bapa kena menyediakan bilik khas untuk anak gadis dan diasingkan bilik anak lelaki terutamanya bila mereka balik? Itu Lebih lebih baik. Dia bukan satu kewajipan, ya, wajib sampai kalau duduk tidur sekali berdosa tak. Cuma untuk elak daripada benda-benda yang tak baik macam semua mahram dan sebagainya. Ya. Sebab budak-budak itu baru mengenali alam remaja. Faham. Jadi itu sebabnya diminta untuk dipisahkan. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, Ya. kalau ada kemampuan nak beli rumah, buatlah 3 bilik. Satu bilik mak bapak, satu bilik anak lelaki, satu bilik anak perempuan. Itu cara dia. Kalau ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, buatlah cara-cara yang terbaik yang kita mampu. Yang penting kita pastikan mereka tidak satu bantal dan satu selimut. Itu yang paling penting. Baiklah Datuk, tadi orang Penang. Ni Nun di selatan tanah air pula. Orang Skudai Johor, Haji Tuki Nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Datuk, Haji Tuki Nun sihat ke? Alhamdulillah. Datuk kata ini sihat saya. Alhamdulillah sihat. Okey Haji. Apa soalannya tu? Soalannya beginilah. Ini pasal keluarga dan juga da'i dan doktor. Ini ada satu orang anak dah kematian ibu daripada kecil lagi lah. Kemudian anak ni dibela oleh nenek dan ataupun oleh datuk dia. Jadi masalahnya sekarang saya nak tanya datuk dan da'i. Bila dah besar sikit, dah boleh berakal, dia pun nak tanyalah bapa aku mana. Maknanya memang dah meninggal. Tapi datuk kata kau tak boleh tengok bapa kau tak boleh tengok saudara mara. Maknanya dia halang kau memutuskan silaturahim. Jadi saya nak tanya, tak boleh ke dalam Islam Ustaz? Sebenarnya yalah dia ni Hindu jugalah walaupun ada dia nak ikut bapa, saudara, kakak dan sebagainya. Itulah soalannya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Haji Tuki Nun bertanyakan Datuk. Seorang anak kematian ibunya, kemudian dibela oleh datuknya. Kemudian bila anak tu dah makin besar, makin meningkat dewasa, nak tanyakan kepada datuknya, yalah ibunya dah meninggal, mana ayahnya? Jadi kata datuknya, jangan kau tanya pasal ayah engkau tu. Adakah ia dibolehkan? Adakah ia tak sepatutnya? Sebab apa? Ia seolah-olah memutuskan hubungan kekeluargaan, Datuk. Ya. Itu perkara yang perlu diambil perhatian lah. Kepada semua orang yang menjaga anak-anak yatim. Mak meninggal, jadi ada ayah. Atau ayah meninggal, mak ada. Ya. Salah satulah. Ya. Jadi bila dijaga oleh keluarga yang meninggal tu, maknanya kalau yang meninggal tu Ibunya anak, mak dia. Maknya. Jadi yang jaga anak ni adalah Atuknya. atuk ataupun ayah atau ibu kepada mak dia yang dah meninggal tu. Jadi cucu ni dia sayang sangat. Kebetulan ada gaduh pula dia dengan suami dengan menantu tu, dia tak bagi anak ni jumpa menantu lelaki dia tu. Tak boleh. Sebab apa? Dia memisah-misahkan hubungan ibu bapa dengan anak-anak. Jadi kalau kita jaga pegang amanah, ya kita yang bertanggungjawab untuk menjaga amanah itu, maka tolong pastikan perkara ini tidak berlaku. Sebenarnya ada sebab juga. Saya pun pelik kenapa bila mak meninggal, anak tu dibiarkan kepada atuk nenek. Patutnya bapak lah jaga. Betul. Kan? Keutamaannya bapak. Keutamaan bapak. Yang kamu bagi atuk ni, mesti ada something wrong. Maknanya, bapak ni tak bertanggungjawab, ataupun bapak ni memang ada masalah, atau bapak ni jenis orang yang abaikan anak-anak. Nampak tak? Yeah. Dan bapak ni mungkin dilihat oleh atuk dan nenek jenis yang mabuk ketum tadi. Ataupun mabuk dadah ke, mabuk arak selalu. Tak boleh bagi. Jadi kalau kata ayah nak jumpa, boleh bagi jumpa. Tapi duduk tak bagi. Sebab apa? Nak jaga agar anak ini tidak dirosakkan oleh bapa yang tidak bertanggungjawab. Atau dirosakkan oleh ibu
atau suami ibu yang tidak bertanggungjawab. Ayah tiri je lah. Ayah tiri lah. Gitu. Okey Datuk, kita risau juga sebab kebanyakan akhir-akhir ni pun banyak konflik-konflik keluarga yang berlaku kan. Dan kejap je lagi, saya nak cerita, nak tanya juga kepada Datuk tentang adab masuk bilik ibu bapa. Ada adabnya ke? Kejap lagi Datuk. Jadi kalau anda nak tahu apakah jawapannya, kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru bersama dengan saya, Da'i Hadari. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza, bahkan kami bawa ilmuwan yang berbeza latar belakangnya. Kepakaran pun berbeza. Namun tujuannya tetap sama, iaitu memberikan kefahaman, berkongsikan ilmu dengan para penonton semua. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini Alhamdulillah, kita bicarakan tentang pergaulan dalam keluarga dalam topik besar kita fiqah bersama dengan Dr. Mia. Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif. Baik, Datuk. Ya. Katakanlah kalau anak dia mesti kena tahu ada dekat dalam rumah tu undang-undang, iaitu undang-undang bersama dengan ibu bapa. Walaupun serapat mana pun, ada adab juga, tak boleh masuk bilik ibu bapa sesuka hati. Komen Datuk. Ya, kita nak masuk bilik mak bapak ni, dia kena ada adab. Bukan saja anak-anak masuk bilik mak bapak, mak bapak nak masuk bilik anak-anak pun perlu ada adab dia. Dia tak boleh main terjah je. Tak boleh. Anak nak tukar baju, bapak nak tukar baju, ya. Mak nak tukar baju. Jadi itu sebabnya bila kita nak masuk ke kawasan-kawasan ataupun ialah tempat privasi orang, apa yang perlu kita buat? Pertama, bagi salam. Nombor dua, ketuk pintu. Kalau pintu tu orang kata terbuka, bagi salam. Assalamualaikum. Boleh masuk ke? Tu yang bukan pertama. main wui je. Bukan main bura masuk terus. Masuk terus nanti kan macam-macam lah kan. Iya. Nombor tiga, kalau masa kita bagi salam ataupun kita pintu, masa tu pintu terbuka, mata jangan tengok ke dalam. Okey. Tengok tempat lain dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni, Assalamualaikum. Mata kat bawah, pintu sebelah sini. Bukan terus scan Bukan kita terus tengok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pi. Masa tu bapak dengan tualanya apa ke, semua tak jadi kerja. Itu sebabnya kena ada adab dia. Jadi begitu juga bapa nak masuk bilik anak perempuan ke, bilik anak lelaki ke, kena ada dia punya adab. So ketuk pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah, masuk. Baru kita masuk. Biar mereka bersedia masa kita masuk agar tidak timbul benda-benda yang tak baik yang membawa pada fitnah. Wallahualam. Jadi kena jaga juga ya. Walaupun antara walaupun ayah ibu pun, tapi kena ada had dia juga, kena bagi salam kan. Dia ada waktu privasi yang perlu kita hormati. Okey, itu dia pencerahan tentang adab nak masuk bilik ibu dan ayah. Okey, Datuk, ada soalan di Facebook kita ni, Izzuddin tanyakan, Assalamualaikum Datuk, Da'i Hadari, warga kerja TV3 dan TV9. Waalaikumsalam. Macam mana dengan situasi keluarga yang mempunyai anak angkat? Apakah perkara-perkara yang perlu dijauhi oleh anak angkat tersebut apabila bergaul dengan anak-anak dalam keluarga tersebut? Macam mana tu Datuk? Anak angkat bukan anak kita. Itu dia boleh cakap. Bila bukan anak kita, maka dia anak orang lain. Bila anak orang lain, bermakna hubungan kita dengan budak itu, isteri kita dengan budak itu, mestilah ada batas-batas dia. Iaitu batas aurat, batas hubungan, batas sentuhan, semua kena ada tu batas tu. Bukan saja mak bapak angkat dengan anak angkat. Anak angkat dengan adik-beradik angkat bersama juga. Masa kecil dia jaga sekali, duduk membesar sekali. Bila besar, balik je, mereka dah kena tutup aurat macam biasa. Sebab adik angkat itu perempuan
dan dia kena tutup aurat penuh, kita juga kena jaga aurat kita dengan dia. Walaupun satu rumah. Walaupun satu rumah. Nak buat macam mana? Sebab itu adik angkat. Ya. Macam seakan-akan kita ambil orang luar masuk dalam rumah. Itulah dia. Oleh kerana itu, ulama' mencari jalan macam mana nak selesaikan masalah tu. Berdasarkan apa yang Nabi benarkan, iaitu radha'ah. Iaitu bagi susuan. Anak susuan. Okey. Itu cara dia untuk membolehkan keluarga kita ni jadi macam mahram. Maksudnya jadi mahram. Dia macam, bukan nak kata mahram boleh angkat nikah, tak. Tapi mahram yang boleh kita duduk dalam rumah sekali. Ya, anak angkat kita tu yang telah disusukan boleh duduk dalam rumah kita. Dia dengan kita jadi tidak ada aurat, tidak ada isu aurat. Dengan anak beranak kita pun tak ada isu aurat. Itu penting. Susuan tu ya. Ibu susuan. Bapa susuan tu suami ya. Jadi kalau jadi anak susuan, maksudnya hubungan anak tu dengan anak-anak kita tu dia jadi adik-beradik lah. Sebab hubungan adik-beradik susuan dengan hubungan dengan adik-beradik susuan sama macam adik-beradik betul. Sama macam adik-beradik betul. Hubungan dengan anak-anak susuan sama macam anak-anak betul. Ya. Hubungan dengan mak bapak susuan sama macam mak bapak betul. Satu je yang membezakan mereka. Apa tu? Harta waris. Baik. Mereka tidak akan mewarisi. Tidak layak untuk mewarisi. Tidak layak harta. mewarisi. Baik. Tetapi mereka layak untuk terima 1/3 daripada wasiat. Jangan pula pergi tuntut nanti. Saya adik-beradik susuan kot, anak susuan kot, tak boleh ya. Okey, Datuk, ada juga soalan berkaitan dengan situasi perceraian. Dan bagus juga untuk kita tanyakan ni. Kak Ju Zabidi di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Waalaikumsalam. Apabila berlaku perceraian antara suami dan isteri, mereka masih ada anak yang masih kecil. Hak penjagaan diberikan kepada ibu, bekas suami masih menziarahi anaknya. Cumanya soalannya, macam mana batas perhubungan bekas suami dan isteri semasa menguruskan anak-anak mereka? Boleh ke pergi lawat duduk dalam rumah sekali? Itu saya tambah. Silakan Datuk. Bila dah bercerai, dah habis waktu iddah, maknanya awak dah bukan lagi suami kepada Makcik Kiah. Oh, bukan Bukan, Pak Long. Walaupun memori dulu ada. Oh, memori dengan memori. Memori pun dah masuk virus, brother. Dah tak ada apa dah. Jadi maknanya bila dah bercerai, hubungan antara lelaki dan perempuan itu jadi apa tau? Atau suami dengan bekas isteri dia macam orang luar. Baik. Dia kena tutup aurat macam biasa, tak boleh berdua-duaan dalam rumah. Ini bahaya. Bahaya. Ya, bahaya dan bahaya dan bahaya. 3 kali saya sebut tiba-tiba bahaya. rindu lah pula katanya. Oh, jangan buat gurau. Ya, syaitan datang terus. Masa suami isteri, syaitan tak datang. Syaitan give up, balik dia. Tapi bila dah bercerai, syaitan datang balik. Masa tu dah suruh, apa? Bekas isteri kau kot, jalan je lah. Itu yang melakukan hubungan. Bila dia melakukan, dia kata, Ustaz, saya ni teringat-ingatkan dia isteri saya. Berapa lama dah kau bercerai? 3 tahun. Itu yang sakit hati kita dengar tu. Jadi tak boleh. Syaitan dah mula kata, berzinalah. Dia kan jadi berzina. Jadi sekarang ni, kita nak tengok anak, ambil anak jalan. Faham? Ambil anak pergi makan kat luar. Nampak tak? Alah, ini saja nak masuk dalam. Sembang. Boleh tak bapa masuk? Papa cakap dengan anak. Mak ada tu. Boleh tak bapa masuk? Nak minum teh lah, rasa teh mama sedap. Dah dia mula ngada-ngada pula nak teh mama. Dulu masa kau kahwin, tak nak ada teh mama. Tak ada pula. Bagi teh tak nak, bagi kopi tak nak. Semua dia tak sedap. Minum kat luar. Minum kat luar. Bahkan dia kata janda tu punya sedap lagi. Gitu pula. Lepas tu bila dah bercerai, tengok dia minat pula janda dia pula. Aduh, inilah manusia. Ya. Masa ada tak bersyukur. Masa dah tak ada, masa tu mengada-ngada pula. Ustaz So, cakap ni berhati-hati. memang pejuang wanita ni. Well, pejuang wanita. Tak, sebab terlalu banyak kes. Betul. Saya jumpa kadang-kadang susahkan kita tau. Menyusahkan kita dan menyusahkan hakim-hakim nak tentukan hukum kat dia orang ni. Allahu akbar. Mau taknya. Jadi batasnya seperti tak ada hubungan lah. Perlu dijaga. Macam orang luar. Macam orang luar Macam lah. Hadori dengan siapa?
Siapa-siapa saja. Dengan ustazah jadian ke? Ustazah jadian. Apa ni? Daiyah ke apa kan? Dai wanita kan? Panggil apa Kalau dai lelaki. Yang perempuan tu panggil apa? Daiyah Lebih kurang. lebih kurang kan? Daiyah kan? Jadi gitulah. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Kena jaga para penonton sekalian. Sebab apa? Macam Datuk cakap tadi. Syaitan dia akan datang ketika mana lelaki dan perempuan tak ada hubungan. Ya, fasyaitanu salisuhuma. Ketika Syaitan suami tu. isteri tu tak nak pula dia kacau. Tak ada, syaitan cabut. Allahu Akbar. Syaitan cuti. Okey. Baik, Datuk. Soalan daripada saya pula. Tentang seorang anak dengan ibu atau bapa tiri. Bagaimana auratnya dan adakah batas seorang anak dengan katalah Bapa anak tiri. perempuan dengan bapa tirinya ataupun anak lelaki dengan ibu tirinya. Okey. Bila berlakunya perkahwinan antara lelaki yang ada anak dengan mak yang ada anak, okey? Dan berlakunya persetubuhan antara suami isteri itu tadi, maka anak-anak yang mereka ada tu menjadilah Anaknya, anak tiri. anak tiri. Bila jadi anak tiri, dia panggil haram mu'abbad sampai bila-bila. Anak tiri tu dia tak boleh nak kahwin dengan mak tiri dia. Baik. Bekas mak tiri, tak boleh. Ayah dah meninggal. Jadi saya tengok mak tak boleh lah. Saya suka nak kahwin dengan mak. Geli aku dengar. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Mak tiri kau. Mak tiri dia ni sama macam mak dia lah. Dia tak boleh buat apa. Sebab bapak dia dah kahwin dengan makcik ni. Makcik tu. Jadi mak tiri lah. Jadi sampai bila-bila dia tak boleh kahwin dengan mak tu. Baik. Kalau dengan syarat. Mesti berlaku persetubuhan antara bapak dengan mak tu. Faham. Maksudnya sampai bila-bila pun tidak boleh nikah. Walaupun ayahnya meninggal. Kalau anak tu anak lelaki lah. Dia. Dia beza dengan anak pula. Anak kalau kahwin, katakan macam mana nak cakap Kalau anak saya kahwin yang perempuan kahwin dengan lelaki. Ya, isteri saya tu dengan lelaki tu akan jadi apa? Menantu lah. Menantulah. Kan? Kahwin je, akad nikah je, dia dah boleh salam dengan mak dia. Dengan mak mertua. Automatically jadi mak mertua. Faham. Bila jadi mak mertua, haram mu'abbad terus. Budak tu dah tak boleh kahwin dengan isteri saya. Okey. Budak lelaki tu lah. Sebab apa? Dia panggil haram mu'abbad. Okey. Kalau mak bapak lain, dia kena melakukan hubungan suami isteri dulu. Baik Datuk, ada satu soalan yang baru saya dapat ni. Tadi berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh Encik Ilyas tadi tu. Macam mana Datuk? Kalau ikutkan minimum dalam sebuah rumah tu perlu ada berapa bilik sepatutnya Datuk? 3. Tiga Satu untuk suami isteri. Nombor 2, anak lelaki. Yang ketiga, anak perempuan. Dah. Jadi kalaulah kata macam yang Encik Ilyas sebut kata itu ada satu rumah. Sebagai contoh, memang wujud Datuk. Saya sendiri pernah hadir ke satu rumah kos rendah yang memang ada satu bilik. Macam mana tu Datuk? Adakah perlu diletakkan di tempat lain ataupun di rumah adik-beradik lain? Tak perlu pun. Sebab apa? Sebab bila satu rumah, satu bilik, Ya. ada rumah satu bilik kan? Studio. Jadi macam mana nak tidur? Macam saya katakan tadi, di tengah-tengah tu mak bapak, kiri kanan tu anak-anak. Okey. Jangan diletakkan anak-anak tu sekali satu satu bantal, satu selimut. Itu pun tak dibenarkan dalam Islam. Untuk elak fitnah. Okey, itu dia. Moga-moga mendapat pencerahan ini akan dapat menjadi panduan buat kita, terutamanya sesiapa saja, termasuklah mereka yang mungkin tidak berkemampuan untuk ada rumah yang ada 3 bilik mungkin. InsyaAllah, mudah-mudahan ilmu ini dapat diterapkan kepada semua golongan. InsyaAllah. Baiklah, kejap je lagi selepas ini saya nak tanya pula tentang sumbang mahram tadi tu dan anak-anaknya tu macam mana. Kalau nak tahu, kejap sahaja lagi. Dan kita nak tutup dulu di TV3 dan akan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Jadi saya nak ajak anda semua untuk terus setia. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Termasuklah, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Satu nikmat buat kita, dapat kita tonton, dapat kita manfaatkan dengan beroleh ilmu. Termasuklah pada pagi ini, para penonton sekalian, kita dapat ilmu berkaitan dengan fiqh, iaitu pergaulan dalam keluarga. Dan saya nak ambil kesempatan ini nak tujukan kepada anda semua para penonton sekalian untuk jaga keselamatan kita. Yang pertama dari COVID-19 lah, terus patuh SOP, pakai pelitup muka, sanitasi tangan, jaga jarak anda. Seterusnya, sekarang ni kalau kita lihat bagaimana sekarang ni banyak musim hujan kan di setengah kawasan tu, perlu cakna, perlu lihat kalau ada keretakan berlaku, mungkin di tanah tu ada nampak macam bergerak tanah di kawasan perumahan tu, laporkan kepada pihak yang berautoriti. Jangan diam-diam, sebab apa? Kita risaulah perkara yang tidak diingini berlaku. Dan hari ini para penonton sekalian, kita nak teruskan sembang-sembang santai kita, iaitu pergaulan dalam keluarga bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ihzar Arif. Baiklah Datuk. Ya. Tadi sebelum kita rehat, saya nak tanya soalan berkaitan dengan anak yang hasil daripada sumbang mahram. Bagaimana status anak tersebut, Datuk? Jika satu masa nanti dah besar, nak nikah pun macam mana? Hubungannya dengan si pelaku bagaimana pula? Katakanlah kalau anak tu anak perempuan, mungkin Datuk boleh kongsikan. Okey, macam saya katakan tadi, kalau anak tu anak luar nikah, Walaupun hasil sumbang mahram, hatta semua mahram, hatta semua mahram, dengan si pelaku ni, macam si pelaku, dia bapa kan? Ya. Kata dia bapa. Dia tetap bapa. Sebab itu bapa dia. Cuma perlu ada hubungan, kena ada ta'zir dah lepas tu. Ya. Ta'zir ni maksudnya daripada hakim memisahkan mereka untuk elak daripada berlaku lagi perkara-perkara yang tak baik. Anak kepada si pelaku tu sama juga. Dia bukan anak dan bukan cucu. Ya. Tetapi dikira sebagai orang luar. Allah sedihnya lah. Nampak tak? Jadi maknanya benda tu, tengok, bila zina itu berluasa, dia merosakkan sistem. Institusi keluarga tu. Institusi keluarga dan sistem. Tak tahu ni macam sepatutnya anak dia yang melahirkan baby jadi cucu. Anak ke cucu kan? Sekarang ni tak nak kata cucu ke benda. Yang kamu buat tu anak kamu. Jadi maknanya dah jadi anak luar nikah lah budak tu. Kesian. Jadi merosakkan sistem. Jadi oleh kerana itu, hatta kalau anak tu nanti nak kahwin, dibincang dalam mazhab Syafi'i, orang ini dia fasik. Tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali kecuali dia dah bertaubat. Banyak kes lah macam tu. Jadi macam mana kalau anak tu yang dah diperkosai oleh bapa dia sumbang mahram ni, nak kahwin lepas ni, adakah bapa ni jadi wali? Takut masa jadi wali, budak tu dia histeria pula. Ya, betul. Jadi itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i boleh diwakilkan kerana kefasikan bapaknya tadi. Okey, boleh diwakilkan kepada hakim, boleh diwakilkan kepada orang lain, tapi walau bagaimanapun dia tetap kena mewakilkan sebagai seorang wali. Dia tetap wali kepada budak tu. Kalau anak yang hasil daripada sumbang mahram tu nanti bila dia besar nak nikah pula, bagaimana tu? Adakah perlu wali hakim? Wali hakim lah, sebab budak tu dia bin Abdullah atau binti Abdullah. Baik. Satu perkara yang kita kena jaga para penonton sekalian, jangan rosakkan institusi keluarga hanya kerana mengikut hawa nafsu kita. Allahu Akbar. Baik Datuk, ada soalan di Facebook kita, Al-Shal. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bolehkah bapa tiri mengahwini anak tirinya? Iaitu berikut adalah penerangannya. Nina adalah anak tiri kepada Ahmad. Ahmad kahwin dengan ibu Nina. Tetapi Ahmad tidak pernah melakukan hubungan kelamin dengan ibu Nina. Tak pernah tidur bersamalah. Selepas dia bercerai dengan ibu Nina, lalu dia berkahwin dengan Nina, iaitu anak tirinya. Sahkah perkahwinan mereka? Okey. Dia syarat untuk menjadikan anak itu anak tiri, yang haram muabbad apabila berlakunya persetubuhan antara mak dan mak dengan bapa tiri atau bapa tiri dengan mak tu. Tapi kalau tak berlaku dan dapat dibuktikan, maksudnya dapat diikrarkan, bukan tunjukkan video, betul tak? Dia diikrarkan bahawa dia tak pernah tidur sama dan bercerai sebelum melakukan apa-apa hubungan,
maka barulah mereka itu ada hak untuk berkahwin. Tapi perkara ini perlu dirujuk kepada mahkamah untuk ditekuni dan diperbincangkan dengan lebih lanjut lah. Termasuklah dengan bukti-bukti kan. Betul. Banyak perkara perlu diperhalusi sebab benda ni dia melibatkan hukum, dia melibatkan nasab dan sebagainya. Baik Datuk, kejap lagi saya nak tanya tentang sirah Nabi SAW. Okey, cumanya Intan Zurina Abdul Razak ni katanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i, dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Di zaman kini Datuk, kita banyak berhubung melalui grup WhatsApp, bercampur adik-beradik, ipar-duai, serta anak saudara. Dia ada buat satu grup lah. Bagaimana adab terbaik untuk menjaga pergaulan dalam keluarga atas talian supaya tidak ada yang berkecil hati dengan kita, bahkan tidak melanggar hukum agama. Kadang tu gurau lebih-lebih. Mungkin Datuk boleh bagi pencerahan? Okey, apa adab-adab dia? Adab-adab dia sama seperti mana adab-adab kita berlaman sosial. Pertama, tidak menyebut nama-nama yang boleh Mengkeji lah. Yang mengkeji. Mana kita memalukan orang tu dengan nama-nama tertentu. Yang kedua, tidak maki hamun. Nombor tiga, tidak orang kata apa? Tidak perli. Dia panggil istihza, ya, menghina, dia panggil apa? Perli. Ya. Yang keempat, ya, tidak pula membanding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan. Yang kelima, bercakap benda yang positif, tinggalkan yang negatif. Jadi kalau benda ni kita jaga, insya-Allah lah dia tidak akan menyebabkan hubungan hubungan kekeluargaan tu tercalar. Baik. Tapi bila kita bercakap benda yang menyinggung hati orang, itu yang menyebabkan tercalar tu. Cakap pula tak hormat orang, cakap pula biadab. Lepas tu suka banding-bandingkan, orang akan benci. Betul. Selalunya orang yang macam ni dia takkan lama. Kita boleh kenal dia melalui hubungan dengan rakan-rakan yang lain. Orang macam ni dia tak ramai kawan. Tak ramai kawan. Sebab tak keluarga menjaga. pun tak suka dia pun takkan ada kawan. Betul. Jadi adab dalam laman sosial itulah yang perlu dijaga. Sama kalau kita ada kumpulan WhatsApp ataupun grup WhatsApp keluarga tu. Baiklah Datuk. Ya. Sirah Nabi SAW. Kita selalu mendengarkan kisah bagaimana Nabi dan juga para sahabat. Cuma kita nak tahu Datuk, Nabi SAW juga ada keluarga. Bahkan Nabi SAW sendiri ada menantu, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi pun ada sepupu-sepupunya. Jadi mungkin Datuk, bahkan Nabi sendiri ada isteri yang ramai. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana antara adab-adab Nabi SAW yang sangat cantik, yang sangat indah bersama dengan ahli keluarganya, Datuk? Okey, Nabi SAW sebut dalam hadis sahih, ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan keluarga dia, dan aku adalah yang terbaik dengan keluargaku. Maknanya Nabi SAW melayan isteri-isteri dia ni sama, rata. Walaupun ramai. Tu sebab Nabi dia adil. Kita nak kahwin lebih tapi tak mampu adil. Kita nak kahwin lebih tapi mulut Allah mak suka banding-banding. Nabi tak pernah banding. Nabi tak pernah kata Aisyah lebih baik daripada Hafsah, tak pernah. Nabi tak pernah cakap kata Zainab ni lebih pandai daripada Hafsah, tak ada, tak pernah. Jadi Nabi ni sangat adil dan sangat sempurna. Tu Nabi SAW. Tu sebab Nabi boleh bahagia. Nabi boleh mendengar daripada semua isteri-isteri dia. Dan isteri-isteri Nabi, mereka tetap ada cemburu. Tetapi Alhamdulillah, dengan kebijaksanaan, dengan ketegasan Nabi menyebabkan isteri-isteri Nabi itu tidak buat atau tidak cemburu melampaui batas. Nampak tak? Itu yang pertama. Nombor dua, dengan anak-anak. Nabi sangat rapat dengan anaknya. Antaranya Nabi rapat dengan Fatimah radhiyallahu anha. Contohnya Datuk? Contohnya mungkin Datuk boleh kongsikan? Sebagai contoh, Nabi, apa rahsia Nabi yang Fatimah tak tahu? Dan Fatimah sangat rapat dengan Nabi. Nabi suka duduk dengan Fatimah. Nabi suka memeluk Fatimah. Nabi suka berkongsi-kongsi cerita dengan Fatimah. Nabi suka berbisik-bisik dan bergurau dengan Fatimah radhiyallahu anha. Itulah Nabi. Nabi sangat baik dengan anak-anak. Nabi sangat, orang kata apa, lembut dengan kanak-kanak. Walaupun Nabi sibuk sepanjang hari. Ya, Nabi lagi sibuk daripada kita.
Tetapi Nabi sangat rapat dengan anak-anak. Itu sebab anak-anak Nabi rapat dengan Nabi SAW. Lepas tu, Nabi dengan menantu, Masya Allah. Dengan Ali bin Abi Talib. Nabi SAW, Ali ni pandai main pedang. Nabi pun pandai main pedang. Dia berlatih berdua. Dan Nabi SAW selalu boleh sembang-sembang dengan Ali bin Abi Talib, suami kepada Fatimah. Dan ada kalanya Ali tu tidur di atas peha Nabi SAW. Pernah tidur atas peha bapa mentua? Oh, tak berani lagi dia tu. Dia tidur atas peha Nabi SAW. Tidur atas peha bapa mentua? Sambil sembang-sembang. Itulah Nabi dengan menantu. Bagaimana pula Nabi SAW dengan cucu cicit Allah, dengan Hasan Husin. Masya Allah, Nabi bawa pergi masjid, Nabi bawa pergi surau. Nabi semayang, Husin duduk atas belakang Nabi tau. Allahu Akbar. Kudakan Nabi SAW. Tak ada pula Nabi marah. Masa tu Nabi jadi imam tau. Jadi imam dekat masjid Nabawi. Tak ada pula Nabi bangun pukul budak tu, tak ada. Nabi sujud selamanya. Sampai kan sahabat kata, Ya Rasulullah, ada turun wahyu ke tadi? Tak. Tadi cucu duduk main kat belakang. Jadi aku lamakan agar kita semua dapat sujud lama dan boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ada kebaikan ketika itu. Ada kebaikan dan inilah indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk semua pihak. Allahu Akbar. Itu dia. Sebenarnya para penonton sekalian, kalau kita dapat ilmu, rujuk balik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang kita dapat belajar. InsyaAllah. Baiklah, banyak lagi yang kita akan kupaskan. Terus bersama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Secara langsung kami bincangkan topik yang sangat hebat, yang sangat dekat dengan kita, iaitu topik fiqh pergaulan dalam keluarga. Bersama dengan saya Da'i Hadari dan juga yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, ataupun kita kenali sebagai Dr. Mia. Baiklah, para penonton sekalian, terus dapatkan ilmu pada pagi ini, kerana ilmu pada pagi ini berkaitan dengan keluarga, untuk kita wujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan juga rahmah, insya-Allah. Baiklah, Datuk, ada soalan daripada Hafizi Hafiz di Facebook kita ni. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Datuk dan juga semualah, termasuklah kru-kru kita. Bagaimana dengan ibu bapa yang menjadikan anak emas dalam keluarga apabila ada anak tunggal lelaki ataupun anak tunggal perempuan? Dan apakah ada istilah anak emas dalam keluarga tanpa memikirkan perasaan anak-anak yang lain? Okay. Mungkin juga saya boleh kaitkanlah dengan apa yang saya nak tanyakan. Ada orang yang dia merasakan anak ni lebih baik, lebih pandai mungkin, lebih genius mungkin. Jadi dibandingkan ketika zaman persekolahan. Bila dah besar, dah ada anak isteri, dah berkahwin, juga membandingkan menantu pula. Silakan Datuk. Itulah punca kepada perbalahan. Apabila kita suka membanding-bandingkan anak-anak, banding-bandingkan menantu, banding-bandingkan cucu. Pun ada juga. Ini memang akan membawa kepada perbalahan. Maknanya, mak bapak tu, dia tidak pandai nak manage keluarga. Allah. Ibu bapa yang suka membanding-bandingkan ni, dia membuka ruang-ruang perbalahan antara anak-anak tu satu. Nombor dua, perbalahan antara menantu-menantu. Nombor tiga, dia akan membawa pada perbalahan antara cucu-cucu. Bila cucu-cucu terlibat, maka dia akan membawa pada pergaduhan ibu bapa kepada cucu-cucu ni. Akhirnya membawa kepada kepincangan dan kerugian kepada keluarga tersebut. Itu sebabnya Nabi SAW, dia layan semua cucunya sama. Sayang Hasan, sayang Husin. Sayang Husin, sayang Hasan. Nampak? Nabi sayang menantu dia. Macam mana Nabi sayang pada Ali, begitulah kepada yang lain. Macam mana Nabi buat pada Ali, begitulah Nabi buat pada yang lain.
Cuma cara perwatakan berbeza. Jadi oleh sebab itu, kita ni jangan suka membanding-bandingkan dan kita kalau boleh sayangi semua sebab mereka adalah anak kita. Tidak ada istilah anak emas. Semuanya anak emas. Nampak tak? Jadi insya-Allah kecuali kalau anak tu anak tunggal, Betul. memang betul anak emas lah tu. Memang dia Itulah seorang satu je yang seorang kan? yang ada. Apa nak bandingkan? Jadi kalau dia ada lebih daripada seorang, maka jangan dibanding-bandingkan. Nauzubillah. Okey, baik Datuk, ni ada satu situasi yang ditanyakan oleh Nurul Huda Tajuddin. Soalannya berkaitan dengan situasi lah. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam. Dalam satu situasi, Ahmad merupakan anak tunggal kepada Leha, seorang ibu tunggal. Anak tunggal kepada ibu tunggal. Ibu Ahmad sakit dan tidak boleh bergerak dan hanya terlantar di katil. Soalannya, bolehkah anak lelakinya itu memandikan ibunya, memakaikan baju, kemudian menguruskan keperluan lain ibunya? Kerana dia tidak ada kakak atau adik perempuan. Macam mana aurat seorang ibu atau bapa kepada anak-anak mereka? Itu soalan kedua. Silakan Datuk. Saya nak kena faham situasi. Panjang sangat dia punya. Okey. Di satu situasi, Ahmad merupakan seorang anak tunggal. Anak tunggal kepada ibu Leha. tunggal. Kepada ibu tunggal. Okey. Ibu Ahmad, okey. Ibu Ahmad sakit. Ibu tunggal tadi sakit. Si Leha dan lah. tidak boleh bergerak dan hanya terlantar di katil. Soalan saya, bolehkah anak lelakinya itu memandikan ibunya, memakaikan baju dan keperluan lain ibunya kerana dia tidak ada kakak dan tidak ada perempuan? Allahu Akbar. Boleh tak? Sangat baik budak ni. Sebab hebat. Dia jaga mak dia tu. Hebat. Dia mampu jaga mak dia, dia pakaikan pakaian mak dia. Hebat. Memang itulah yang sepatutnya dibuat oleh seorang anak. Hebat. Allahu Akbar. Jadi sememangnya itu adalah tanggungjawab seorang anak berjuang untuk menjaga ibunya, dan kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan sebaik-baik ganjaran buat anak yang menjaga ibu dan ayahnya. Dan kepada para penonton sekalian, tidak kira di mana sahaja anda berada, berbaktilah kepada ibu atau ayah selagi mana mereka hidup. Jangan sampai kita hanya mampu sedar apa erti kasih sayang hanya ketika hanya tinggal batu nisan. Allahu Akbar. Baik Datuk, soalan seterusnya daripada Izara. Izara di Facebook. Boleh Datuk ya? InsyaAllah. Kata Izara, bagaimana hukumnya bagi segelintir yang ada menantu yang kurang sefahaman dengan mertua? Ini isu biasalah. Di Malaysia tak ada. Ni cerita tempat lain ni para mentua sekalian. Malaysia okey je. Menantu yang kurang sefahaman dengan mertua, ini kerana disebabkan faktor tertentu sehingga setiap kali perayaan memang akan pulang ke rumah mertua dan bagi pelbagai alasan. Namun anak lelaki itu tetap pulang kerana apapun merasakan redha Allah masih tetap pada kedua ibu bapanya. I tak nak balik rumah you sebab I hate your mom, dengan izin. Silakan Datuk. Macam mana tu? Dia puncanya adalah apabila setiap daripada mereka mempunyai ego yang tidak boleh dilunturkan. Allah. Mak bapak ada ego dia, menantu ada ego dia. Dan menantu pula dia tak faham bahawa ibu bapa itu atau ibu bapa mertua adalah ibu bapa mereka yang perlu dihormati, perlu disantuni, perlu dijaga, perlu dilakukan sebaik mungkin. Jadi kalau kita tidak dapat menghargai atau menghormati kedua ibu bapa mertua kita, bermakna kita tidak berjaya ya untuk memupuk sebuah keluarga yang hebat. Ya. Kalau kita tidak menghormati kedua ibu bapa kita, tak menghormati kedua ibu bapa mertua kita, maka percayalah, kama tadinu tudan, satu hari nanti anak-anak kita akan buat pada kita, menantu kita akan buat benda yang sama kepada Akan kita. jadi semula perkara tersebut. Jadi oleh sebab itu nasihat saya, ibu bapa atau ibu bapa mertua, jagalah hati menantu, hayati minat menantu dan jauhi daripada perkara yang menantu tak suka. Begitu juga menantu, suka apa yang bapa atau ibu mertua suka
jauhi daripada perkara yang mereka tak suka. Jadi insya-Allah kalau itu dapat kita lakukan, kita garapkan dalam keluarga, insya-Allah keluarga itu akan bahagia dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Amin rabbal alamin. Janganlah ego para mertua sekalian. Sebab apa? Kita mengharapkan kesempurnaan. Mungkin si mertua mengharapkan kesempurnaan pada menantu. Menantu pula mengharapkan kesempurnaan pada mertuanya. Sebenarnya tiada manusia yang sempurna. Harus menerima kekurangan dan dekatlah melalui persamaan, insya-Allah. Datuk, hari ini kita bicarakan satu topik yang bagi saya sebenarnya luas. Pergaulan, dari sudut auratnya, dari sudut bahasanya, dari sudut pendekatannya dan macam-macam lagi lah kita boleh bicarakan tentang pergaulan dalam keluarga ni. Topik besar kita fiqh ni. Cumanya kenapa perlu masyarakat mutakhir zaman sekarang ni perlu cakna dan berilmu mengenai batas pergaulan dalam keluarga ni, Datuk? Kerana kalau kita tidak tahu batas pergaulan, tidak tahu batas halal dan haram, tidak tahu yang mana boleh yang tak boleh, maka akan timbul isu pergaulan yang dilarang oleh Islam. Itulah timbulnya isu bersalaman atau berpeluk-pelukan antara sepupu sepapat dengan adik-beradik yang daripada ibu dan ayah yang berbeza. Ni pun satu hal juga, dia akan jadi lain tau. Jadi semua tu kena ada hukum. Lepas tu bersalaman atau bercium-ciuman dengan mak saudara sabit. Mak saudara sabit ni bukan mak saudara betul, tetapi mak saudara yang disabitkan kerana bapa saudara budak tu. Dia mak bukan mahram tu. Jadi benda-benda macam ni akan menimbulkan masalah kepada kehidupan keluarga menurut perspektif Islam. Maksudnya janganlah kita biasakan yang tak betul. Betul. Jangan biasakan benda yang tak betul. Biasakan benda yang betul. Dah lama tak dengar ayat. Sebab kita risau juga, Datuk. Kadang-kadang tu ilmu tu diletakkan di tempat lain. Tak apa, ini boleh, ini keluarga kita. Sedangkan kat mana-mana pun kita berada, terutamanya dalam keluarga kita, perlu garis panduannya daripada ilmu. Baiklah, pelan tindakan kita, Datuk, selepas ni. Selepas kita dah dapat ilmu, daripada tadi Datuk cerita pasal aurat, Datuk cerita pasal bagaimana antara hukum-hukum, termasuklah bagaimana adab-adab kita, budi bahasa kita dan juga apa yang boleh dan tak boleh ni. Pelan tindakan kita selepas ni sebagai masyarakat yang perlu menjaga batas pergaulan dalam keluarga. Okey, apakah pelan tindakan yang perlu kita buat? Pertama, sentiasalah berdoa pada Allah agar kita mendapat keluarga yang sakinah. Amin. Anak-anak, menantu, cucu, cicit, ya, dan sebagainya. Nombor 2, tunjulkan akhlak yang mulia dalam keluarga. Nombor 3, elakkan sifat berbanding-banding. Nombor 4, jadilah orang yang sentiasa menuntut ilmu, khususnya dalam membahagiakan keluarga, kerana ilmulah yang boleh membantu. Selain daripada ilmu, iaitu kejahilan akan merosakkan kehidupan keluarga kita. Wallahu alam. Sikit lagi, Datuk. Tentang jauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada zina. Sikit, Datuk. Pesanan, Datuk. Sebab kita risau, mutakhir ini kita lihat bagaimana statistik kes-kes zina, terutamanya berkait dengan sumbang mahram ini, boleh dikatakan merisaukan kita, Datuk. Okey, Allah dah bagi tahu wala taqrabuz zina. Jangan mendekati semua unsur-unsur yang membawa pada zina. Jadi, apa yang kita perlu buat? Cuba jaga diri. Awasi diri. Jangan melampaui batas, sebab bila kita melampaui batas dalam pergaulan, dalam hubungan, dalam kasih sayang, akhirnya dia akan membawa kepada perkara yang terlarang. Wa iyyazubillah. Termasuklah kehancuran dalam rumah tangga, keluarga itu sendiri. Jadi oleh sebab itu jagalah. Zina ini akan datang dengan macam-macam cara. Syaitan ni akan rosakkan kita untuk masuk ke alam zina ini dengan macam-macam cara. Maka berhati-hatilah. Ingat, Allah itu Maha Kaya. Allah suruh kita sentiasa berhati-hati, insya-Allah. Insya-Allah. Keluarga yang indah, keluarga yang bahagia itu target ataupun satu capaian yang kita nak dalam kehidupan kita. Jadi doa daripada Ustaz. Datuk, silakan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin
wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, syukran jazakallah diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif, Dr. Mia kerana sudi bersama dengan kami pagi ini. Lepas ni ke mana Datuk? InsyaAllah ke Bukit Aman. Oh, Bukit Aman itu. Bukit Aman. InsyaAllah. Moga dipermudahkan urusan itu insyaAllah. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi di masa depan Datuk ya. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, jangan lupa esok bersama dengan sahabat saya, Da'i Sador kita, Da'i Hakim. Yang mana esok topik yang sangat bagi saya memang menarik, iaitu kisah 25 Rasul berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. InsyaAllah. Yang mana kita akan bersama dengan panel kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Nantikan esok ya. Baiklah para penonton sekalian, dalam kehidupan nak cari ketenangan, nak cari kebahagiaan, perlu cari puncanya. Puncanya tidak lain dan tidak bukan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jaga diri baik-baik. Saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.